Selamat petang kawan sedarjah dan cikgu. Hari ini kita akan buat presentasi tentang watak AOD yang misteri itu adalah dari cerita AOD Eternity.com. Untuk perubahan ini, kita telah menukarkan watak dari seorang dewasa kepada seorang remaja. Kami hendak menukarkan watak ini kepada seorang remaja kerana remaja boleh memberikan lebih impak pada Nisha oleh sebab tekanan yang diberinya. Remaja juga mengadakan lebih baik perspektif dari orang dewasa hari ini. Bukan seperti seorang dewasa, AOD telah mengejutkan Nisha dan merupakan seorang misteri kepadanya. Nisha pula dalam keadaan ketakutan dan tidak tahu bahawa dia patut membuat perubahan. Kami berasa AOD kelihatan seperti ini sebagai seorang remaja kerana pakaiannya yang santai dan juga remaja hari ini berpakaian sebegini. Dalam perubahan yang kita buat kepada watak ini, Nisha berkomunikasi dengan AOD ini dengan nota-nota yang AOD diletak di atas meja Nisha dalam sekolahnya. AOD ini selalu dilihat di Politeknik Indonesia. Nisha berfikir nota-nota itu hanya perbuatan main-mainan saja kerana dia tidak tahu yang remaja itu adalah AOD. Dan walaupun badan watak AOD ini seperti seorang kanak atau remaja, fikiran dan perbuatannya seperti seorang dewasa. Dengan itu, itulah adalah presentasi kita tentang watak AOD. Terima kasih. Selamat petang cikgu dan rakan-rakan kelas. Saya Sofia dari kelas 2D. Saya Oki dari kelas 2B. Dan saya Syuti dari 2F. Kami telah melukis watak AOD sedemikian kerana inilah ideal kami dengan bagaimana rupanya yang sebenar. Kami telah melukis syaitan di bahunya dan malaikat di sebelah bahunya. Kami melukis syaitan di bahunya ini kerana inilah pandangan Nisha terhadap AOD. Bagi Nisha, AOD merupakan orang yang jahat. Bagi Nisha, AOD merupakan orang yang jahat dan selalu mengikut dan selalu mengendapnya. Inilah sebabnya kami telah melukis syaitan di bahunya kerana inilah pendapat Nisha bagi AOD. Kami telah melukis malaikat di sebelah bahunya kerana inilah pendapat kita pembaca-pembaca terhadap AOD. Bagi kami, AOD merupakan orang yang baik hati. Dia mahu menukar perangai Nisha yang curang dan liar itu. AOD mahu Nisha untuk menjadi seorang yang iman, suci dan insaf. Inilah sebabnya kami melukis malaikat di bahunya. Kami telah melukis sehelai topi yang besar untuk menyembunyikan rupanya. Kerana AOD merupakan watak yang misteri, kami telah melukis topi ini untuk menyembunyikan rupanya. Selain dari itu, kami pula telah melukis sepasang mata yang besar. Bagi kami pembaca, AOD merupakan malaikat maut. Disebabkan dia telah mencabut nyawa seorang, semua kematian yang diperolehi olehnya sangat jelas di dalam matanya. Kami pun telah mewarnakan mukanya, kami pun telah mewarnakan kulitnya kuning. Seperti sebuah cerita yang ibu saya telah beritahu kepada saya, seorang Nabi mampu melihat rupa malaikat dan dia memohon kepada Tuhan. Tuhan pula menghantar malaikat itu untuk menjumpa dengan Nabi itu. Apabila Nabi itu berjumpa dengan malaikat itu, dia pingsan kerana malaikat itu berpakaian serba putih dan mukanya lebih terang dari matahari. Inilah sebabnya kami telah mewarnakan kulitnya kuning untuk mengatakan bahawa mungkin rupanya lebih terang dari matahari. Kami menggambarkan rupa AOD dalam keadaan yang sama supaya orang ramai yang melihat gambar ini akan mendapat imajinasi yang baru dan akan digambarkan dengan lebih. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan serta guru. Saya Masnah dari 2F, saya ini Amalina dari 2F dan Siti Nur Indra dari 2D. Mereka berdua akan mendeklamasikan sajak AOD dan Nisha. Bermula dengan Amalina. Puisi tentang watak Nisha. Dengan membaca cerpen ini, kita semua harus mengerti. Jangan pernah melupakan Tuhan kita yang telah mencipta semuanya. Kita harus sering berdoa. Jangan pernah kita berzina. Tuhan kita yang Maha Esa dan juga Maha Kuasa. Orang yang baik dapat pahala, orang yang jahat dapat dosa. Jika banyak pahala, kita ke syurga. Jika banyak dosa, kita ke neraka.
Sebab itulah kita harus saling menghayati, tabatlah cepat hari ini. Kita tidak akan tahu bila tibanya ajal kita itu. Jadi lengkaslah kita bertawad jika kita hendak selamat. Saja tentang AOD. AOD seorang lelaki misteri, begitu gerun ceritanya sekali, membuat pembaca berteka-teki akan ianya identiti. Bagaimana dia tahu semuanya itu? Adakah dia mempunyai kuasa begitu? Dia baik sebenar orangnya kerana dia hendak merubahkan Nisha. Adakah AOD sebuah petanda yang dihantar oleh Yang Maha Esa untuk menjadi wanita yang soleha? Adakah dia wujud di alam nyata atau sekadar impian fana? Terima kasih. Selamat petang kawan-kawan serta guru. Saya Siti Nurina dari 2D. Saya Nur Amalina dari 2F. Dan saya Mas Nura dari 2F. Kami digabungkan untuk mempersembahkan tentang cerpen yang bertajuk Tumpuk Hitam. Sekarang Amanat akan memberitahu lebih lanjut tentang keterangan watak yang kami buat. Watak-watak cerpen ini ialah Lily, iaitu seekor kucing, Tumpuk, seekor kucing yang bertumpuk hitam, Nenek yang baik hati, dan Busu Kintan yang kejam itu. Busu Kintan, seorang perempuan yang tidak berhati perut. Dia sering mendera Lily dan Tumpuk. Dia juga anak derhaka. Dia beradab terhadap ibunya sendiri dan sering membantahnya. Dia amat pemalas kerana tidak menolong ibunya mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Dia hanya tahu mengadu tentang perkara yang ada di rumah, sedangkan dia tidak membuat apapun. Lily ialah seorang tua yang bertinggal bersama anaknya Busu Kintan dan 2 ekor kucing, iaitu Lily dan Tumpuk. Dia bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya kerana anaknya malas bekerja. Dia terpaksa bekerja walaupun sudah meningkat usianya. Lily ialah seekor kucing yang dijaga oleh Nenek. Dia sering didera oleh Busu Kintan, lebih teruk dibandingkan dengan Tumpuk. Ibunya meninggalkannya semasa dia masih kecil lagi. Tumpuk juga ialah seekor kucing dan ibunya dijumpa Nenek di tepi sampah. Ibunya Tumpuk meninggalkannya. Dia juga asyik didera dengan Busu Kintan. Ini adalah piramid cerpen kami. Jalan usul suspended iaitu apabila Kintan mendera Tumpuk hingga dia hampir mati. Busu Kintan sering membawa lelaki ke rumah tanpa pengetahuan Nenek yang sedang sibuk bekerja. Lelaki Busu Kintan itu juga pernah mencuba mencabul kehormatan Tumpuk. Climaxnya iaitu Tumpuk dicabul kehormatannya oleh Sakdon. Tumpuk dan Lily dipukul oleh Busu Kintan. Tumpuk dipukul sehingga mati. Lily berasa tidak puas hati lalu menggigit Busu Kintan. Busu Kintan pula kehilangan banyak darah lalu meninggal dunia. Itu sahaja.